KPM. Okey, hijau ke? Fizi, Ya cikgu. saya punya telefon bimbit ni dah kehabisan bateri lah. Habis bateri Ya, pula. saya ada bawa pengecas telefon tapi saya nak tumpang nak cas telefon bimbit saya ni. Kebetulan cikgu. Saya baru je tengah siapkan set kedua saya ni cikgu. Iya. Kod penyambung tambahan berkembar cikgu. Alhamdulillah. Okey, saya pinjam dulu ya Fizi. Boleh cikgu. Saya pinjam guna. Hati-hati cikgu. Saya tak cuba lagi tu. Oh ya ke? Tak apa, insya-Allah boleh tu. Okey. Boleh cikgu. Kenapa Cikgu. ni? Kenapa ni cikgu? Kenapa ni? Allah. Kenapa tiba-tiba ada Nanti elektrik kat saya belakang ni cikgu? saya offkan dulu. Ui, Saya cikgu, tengok bahaya apa ni, yang bahaya cikgu. Bekalan elektrik terputus di studio ni cikgu. Ya. Saya Macam tengok mana, dulu. cikgu? Alamak. Apa yang harus saya lakukan cikgu? Cikgu, saya nak buat apa ni? Saya nak buat apa ni cikgu? Tidak ada sambungan elektrik ni. Fizi, tolong tengok di kotak fuse agihan. Okey. Switch utama dekat pintu masuk. Pintu masuk cikgu? Ya, betul. Wait. Saya betulkan sekarang. Saya kena hidupkan ke cikgu? Ya. Penat betul cikgu. Ya. Saya tolak switch tadi ke atas cikgu. Betul. Jadi sebenarnya kod penyambung tambahan Fizi buat ni ada longgar lah, dia punya kabel tu belum tak dapat disambung dengan betul. Takkan longgar cikgu. Saya dah ketatkan guna ni cikgu. Nanti tak apa, kita akan tengok dulu macam mana. Baik, cikgu. Apa pun kod penyambung tambahan ni bukan sekadar kita nak cas telefon ataupun kita gunakan perkakasan elektrik yang lain, betul tak? Betul cikgu. Jadi dia boleh memperbanyakkan lagi keluaran. Banyak lagi? Ya, soket keluar ni. Bukan setakat dua je cikgu. Boleh lebih pada dua pun boleh. Best ni cikgu. Saya nak cuba cikgu. Sekarang ni kan musim PDPR. Betul cikgu. Jadi kadang-kadang kalau kita nak guna laptop, kita nak guna printer dalam pada masa sama, inilah guna dia. Itu yang saya nak tunjukkan dengan Fizi. Pelajar, murid-murid sekarang ni gunakan kod penyambung tambahan ni di rumah. Ada ke? Ada. Jom kita saksikan. Jom kawan-kawan kita saksikan video yang cikgu sediakan. Ya, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Hafizi kat sini bersama-sama dengan semua kawan-kawan dalam kita punya mata pelajaran hari ini, menengah atas menservis peralatan elektrik domestik MPED. Okey, bersama dengan Abang Fizi hari ini, kita bersama dengan Cikgu P. Iya, Assalamualaikum Fizi. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu kacak je cikgu. Alhamdulillah. Anugerah Tuhan. Cikgu. Ya, saya. Sihat semuanya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Cikgu, cikgu daripada sekolah mana cikgu? Saya dari SMK Seri Mahkota, Umbai, Melaka. Orang Melaka? Orang Melaka. Oi, orang Melaka mesti tengah seronok sekarang ni bila menyaksikan Cikgu P yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak pesan kepada semua yang sedang menonton Mahir pada hari ini, dapat jaga SOP. Boleh. Maklumlah cikgu, kita sekarang ni berada di ambang-ambang pandemik dan juga ambang-ambang endemik ni. Kita harapkan kepada semua dapat menjaga SOP walau di mana jua kita berada. Boleh. Baik cikgu, di tangan saya sekarang ni saya ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Terima kasih. Baik. Itulah dia. Walau apa jua yang kita lakukan, kita harapkan kepada semua murid-murid kat rumah dapat menjaga SOP, dapat menjaga jarak, dan kalau boleh nak keluar tu kena pakai double face ataupun pelitup muka berkembar. Okey, cikgu. Tadi cikgu saya ada buat silap cikgu. Betul. Sampai satu studio kita keputusan putus berkaitan elektrik. Ya, betul. Keputusan pula.
Jadi sebenarnya Fizi, Baik, cikgu. apa yang saya nak tunjukkan dekat sini atau nak ajar murid-murid yang berada di luar ataupun di rumah sana, cara-cara untuk kita memasang kod penyambung tambahan berkembar sehingga berfungsi dan boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian. Kod penyambung tambahan berkembar. Ya, Ini betul. bermakna dia ada 2 dah, cikgu. Ada 2 lah. Keluarannya ada 2. Baik, cikgu. Itu yang akan saya ajar untuk macam mana kita nak buat kod soket air keluar ni dijadikan sebagai berkembar. Itu dalam mata pelajaran kita hari ni, menservis peralatan elektrik domestik, MPED. Nah, saya pun alhamdulillah dah 13 tahun mengajar subjek MPED. Jadi murid-murid yang berada di rumah ataupun bekas-bekas pelajar murid saya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Macam tu. InsyaAllah. Baik. Okey, cikgu. Ya. Banyaknya barang-barang kat depan kita ni, ya. Ya, betul. Jadi tak apa. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu perkakasan, iaitu alatan dan juga bahan yang akan digunakan untuk kita membina kod penyambung tambahan berkembar ini, Fizik. Jadi kita kena biasa dengan perkakasan dan juga peralatan-peralatan ni. Kalau tak biasa nanti tak boleh nak buat juga. Jadi inilah standard pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Ya, standard pembelajaran. Mereka juga akan menghasilkan murid ini akan tahu tentang melakar, lakaran kod penyambung tambahan berkembar ni. Okey, mereka tahu dengan lakaran. Okey, kemudian mereka tahu tentang membina dan juga yang terakhir menguji kefungsian kod penyambung tambahan berkembar ini untuk betul-betul berfungsi dengan baik sekali. Kita ada peralatan-peralatan dia, memang kita menguji pun kita ada peralatan dia sendiri. Kena ada ujian dia, cikgu. Kena ada ujian dia. Sebelum itu sebenarnya mungkin Fizi tak buat pengujian. Itu yang sebabkan tadi terputus bekalan elektrik kita. Saya rasa saya dah sambung betul tadi. Dah sambung tu betul, tapi kita kena ada buat pengujian. Uji lari, kita kena buat ujian kefungsian dengan menggunakan peralatan atau perkakasan yang betul. Saya rasa Fizi mesti terlepas step ataupun langkah tu tadi. Itulah, cikgu. Ini semua salah saya, cikgu. Jadi saya dan juga semua kawan-kawan kat rumah tak sabar-sabar bagaimana kita nak belajar untuk kita membuat kod penyambung tambahan berkembar. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Abang Fizi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Napi. Okey, ataupun lebih glamour dengan Cikgu P. Sekarang tengah belajar mengajar dekat Melaka, cikgu, ya? Ya, betul. Baik, cikgu. Hari ini kita akan belajar kod penyambung tambahan berkembar. Ya, betul. Di depan kita ni, cikgu, banyaknya alatan-alatan dia, cikgu. Ya, tadi kalau kita nak bina kod penyambung tambahan berkembar ni, kita kena kenal dulu peralatan dan juga bahan. Okey, cikgu. Kalau orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. kan? Saya nak kenal dan saya nak bercinta dengan alat ini, cikgu. Boleh, tak ada masalah, Fizi. Silakan, cikgu. Okey, jadi yang pertama sekali di hujung sekali di sebelah sana adalah cikgu. kod penyambung tambahan berkembar yang telah siap. Ini yang dah siap, cikgu. Yang dah siap lah, maksudnya yang dah dibuat hasil daripada pelajar murid sebenarnya. Yang ni saya bawa dari sekolah ni. Murid-murid yang lepas. Jadi memang kita dah siapkan kod penyambung tambahan berkembar. Inilah hasilnya nanti. Okey. Jadi sebelum kita untuk mengujinya, kita ada 2 peralatan pengujian. Yang pertama adalah meter pelbagai. Okey. Ini adalah meter pelbagai. Meter pelbagai. Meter pelbagai ni pelbagai fungsi. Dah nama pun meter pelbagai. Jadi adalah pelbagai fungsi. Jadi meter pelbagai ini akan digunakan untuk menguji keterusan. Nanti di akhir nanti baru saya akan gunakan macam mana kita gunakan meter pelbagai ni untuk membuat pengujian keterusan. Okey. Jadi kita cucuklah, cikgu. Nanti saya akan tunjukkan. Saya tak sabar-sabar. Boleh. Okey. Jadi selepas itu kita akan buat uji lari menggunakan pengujian kefungsian menggunakan ini dia, iaitu penguji soket.
Penguji soket ni, penguji soket ni digunakan untuk mengenal pasti sama ada soket alir keluar tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi kalau dekat rumah tu, kalau ada satu penguji soket ni pun dah kira cukup bagus, dah kita dah tahu soket alir keluar yang mana yang rosak dekat rumah kita. Oh, jadi dia ada lampu-lampu kat sini, cikgu? Ya, ada lampu-lampu. Nanti saya akan demokan macam mana lampu tu menyala dan apa keterangan pada setiap lampu tu. Kita akan tunjukkan. Okey. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu. Seterusnya, okey. Jadi bahan yang perlu kita buat ni sebenarnya yang pertama sekali kita kena ada tapak soket alir keluar ni, tapak PVK. Ni tapak lah, cikgu? Ya. Fizi boleh angkat sikit. Tapak ni berkembar. Jadi berkembar bermaksud ada dua saja keluaran yang kita akan buat. Jadi ini tapak dia, tapak PVK. Okey, seterusnya Fizi, di hadapan dia kita ada soket alir keluar. Ya, betul. 13 ampere. 13 ampere, cikgu? Ya, 13 ampere. Okey, kalau 13 ampere boleh tengoklah lubangnya berbentuk segi 4. Kita ada 15 ampere, pelbagai jenis lah. Itu soket alir keluar yang kita akan gunakan. Tapi kalau buat dua kod penyambung tambahan berkembar ni, baik, cikgu, kita akan ada guna dua lah. Ini satu sajalah keluaran. Ini untuk satu keluaran saja, cikgu? Ya, betul. Tak boleh kongsi. Baik. Okey. Seterusnya kita ada kabel PVK 3 teras. 3 teras, cikgu? 3 teras ni bermaksud di dalam kabel ni ada 3 wire. Itu panggil 3 teras. Ada 3. Dalam ni ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada warna perang. Dia ada warna-warna tu adalah dia punya jenis wire tersebut lah. Nanti saya akan tunjukkan apa maksud warna hijau, warna perang dan juga warna biru tu. Ya, jadi ketebalan, cikgu, macam mana? Ketebalan ini adalah standard, kita boleh gunakan 2.5 mm square. 2.5 lah kita panggil. 2.5 mm square. Untuk soket alir keluar. Baik. Okey, baik. Seterusnya kita yang paling penting adalah palam 3 pin. Ni palam 3 pin. Itulah nama dia, palam 3 pin. Palam 3 pin. Palam 3 pin. Memang ada 3 pin saja kan? Baik. Kita ada terminal live, neutral dan juga terminal earth. Live, neutral dan juga earth. Palam 3 pin. Okey, baik. Kita beralih. Baik, cikgu. Kita beralih di sini pula. Inilah saya cakap tadi, kabel pendawaian 2.5 lah, 2.5. Ini kita ada 3 warna ni. Baik, cikgu. Okey, 3 warna ni. Kenapa ada 3 warna, cikgu? Kenapa tak ada warna-warna lain ke? Kenapa tak satu warna je ke? Jadi kita standardkan untuk British standard memang kita ada 3 warna. Baik, cikgu. Warna hitam, warna merah dan juga warna hijau. Di mana warna hitam ni adalah warna untuk kabel neutral, kabel live untuk warna merah dan juga earth untuk warna hijau. Ada juga warna biru ni, nampak tak? Apa beza warna biru dengan warna-warna yang lain, cikgu? Okey, biru ni pun digunakan untuk neutral. Tetapi kalau untuk kabel ini adalah saya buat contoh perbezaan untuk size 1.5, 1.5 dan juga 2.5. Dia memang beza dia ada sedikit saja. Besar dia tak terlalu ketara sangatlah. Okey. Jadi dekat sini juga saya ada sediakan, kita ada pemutar skru mata Philip. Okey. Ataupun mata bunga. Kemudian pemutar skru mata rata. Okey. Kemudian saya ada pemotong sisi. Okey, pemotong sisi, cikgu. Pemotong sisi. Ini cutter ataupun pemotong sisi. Dia ada banyak saiz. Dia memotong, cikgu? Memotong kabel pendawaian ataupun boleh menjalur. Ini yang saiz kecil lah, kita ada saiz besar. Kita akan tunjuk nanti. Okey, kemudian pelayar muncung tirus. Okey, seterusnya kita ada penjalur. Penjalur ni ada banyak jenis lah. Okey, ini adalah penjalur kabel ataupun penjalur wayar. Jadi penjalur ni adalah untuk menjalur kabel ni untuk keluarkan penebat. Yang ada lebihan tu kita kabel tu, cikgu. kita nak dapatkan teras dalam dia tu. Kita kena gunakan penjalur. Jadi fungsi dia sama dengan menggunakan kita kata ini tradisional, ini modern. Itu je beza je. Konvensional lah, konvensional. Saya rasa dekat rumah mesti ada yang peralatan asas ini, cikgu. Mesti ada. Ini yang paling asas sekali. Ya, betul. Kalau kita nak buat kod penyambung tambahan berkembar di rumah masing-masing. Okey. Jadi Fizi, selepas kita dah mengenal peralatan dan juga perkakasan ini, baik, cikgu. Okey, murid-murid ni perlu tahu cara untuk melakar lakaran penyambungan
kod penyambung tambahan berkembar ni. Oh, kena lakar dulu cikgu. Kena lakar dulu. Tak boleh buat gitu je. Tak boleh. Kalau kita salah lakar nanti salah sambung, itu yang menyebabkan terputusnya bekalan elektrik tadi. Oh, lain kali saya kena lakar dululah. Ya. Okey. Jadi kita tengok gambaran untuk melakar. Silakan boleh? cikgu. Okey. Inilah kod penyambung tambahan bergembar lakarannya. Okey, adik-adik, kawan-kawan yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV ni. Okey, jadi dekat sini Fizi, Baik, kalau cikgu. kita tengok sebelum penyambungan gambar raja susunan ni kita ada ini palam 3 pin di pandangan belakang. Okey, kemudian kita ada soket alih keluar yang pertama dan juga soket alih keluar yang kedua. Okey, jadi kita ada label E, N dan juga L. Earth, neutral dan juga live. Ini pandangan belakang. Warna-warna kabel yang Ya, sedia warna ada, kabel. cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi kalau kita nak buat penyambungan pula, tengok gambar raja penyambungan lita di bawah sini. Di mana palam 3 pin ini, kabel ataupun tamatan live akan disambungkan ke tamatan live di soket alih keluar yang pertama, iaitu yang warna merah ni. Oh, disambungkan cikgu? Disambungkan. Okey. Jadi daripada palam ini kita menggunakan kabel 3 teras. Okey. Jadi selepas kabel 3 teras ni disambungkan ke soket alih keluar yang pertama, okey, kita akan gabungkan dengan kabel pendawaian 2.5 tadi tu ke soket alih keluar yang kedua pula. Jadi daripada live kita selarikan pergi ke live yang kedua terminalnya. Jadi live akan ke live. Ya, betul. Live. Yeah. Kalau sambung ke tempat lain, itu yang menyebabkan lita pintas. Saya rasa saya sambung warna hijau tu pergi kat warna merah, itu yang menyebabkan kita terputus bekalan elektrik tadi tu. Baik, saya akan periksa kejap lagi, cikgu. Baik. Sama juga dengan neutral. Neutral akan pergi ke neutral, tamatan neutral, dan tamatan neutral diselarikan ke tamatan neutral pada soket alih keluar yang kedua. Okey, begitu juga dengan tamatan earth, disambungkan ke tamatan earth soket alih keluar yang pertama, kemudian diselarikan ke soket alih keluar yang kedua. Jadi kat sini bawah ni Fizi, saya dah tunjukkan dah. Warna hijau ni adalah siapa punya? Punya cikgu. Warna hijau adalah wayar bumi earth. Ya, cikgu. Okey, kemudian wayar neutral dan juga wayar hidup. Baik, dan saiznya adalah 2.5 2.5 mm. Okay. Saya ubah sedikit. Okey, kalau tadi sini kita ada pandangan belakang, kita tengok pula kalau dekat real life pandangan hadapan ni, okey. Jadi kalau live pula, okey. Live ni sebenarnya di sebelah fuse. Okey, live di sebelah fuse. Jadi live ni disambungkan ke skru, turunkan ke bawah dan teruskan ke punca live. Okey. Okey, cikgu. Kemudian diselarikan ke live yang kedua. Okey, begitu juga dengan kabel earth di atas. Baik, Okey. cikgu. Earth akan turun, disambungkan ke earth. Okey, di sini Wayar bumi. wayar bumi lah. Baik. Dan diselarikan ke wayar bumi yang kedua. Dan yang terakhir Baik, cikgu. adalah neutral, di mana neutral berada di sebelah kiri palam. Okey. Kemudian diturunkan dan disambungkan ke neutral. Okey, dan diselarikan ke neutral yang kedua pada soket alih keluar. Jadi gambar raja dia lebih kurang sama dengan lebih kurang sama. yang cikgu Jadi dah ini adalah gambaran nampak sedikan. lebih jelas. Baik. Okey. Baik. Fizi, boleh tak kita demo, kita ajar pelajar murid-murid ni? Boleh, cikgu. Okey? Boleh, cikgu. Mari. Okey. Silakan, Okey. cikgu. Jadi kita dah kenal ni. Ini adalah tapak. Tapak dah, cikgu. Tapak soket alih keluar ni. Baik. Okey, tapak. Okey, kemudian pada tapak ni dia ada pelbagai jenis. Okey, pelbagai jenis bermaksud kita ada lubang ni sebenarnya. Kita kena lubangkan dia. Kena lubangkan dia, Ya. cikgu. Cara kita nak lubang dia, kita gunakan gerudi. Gerudi. Ya, gerudi Baik, cikgu. mudah alih lah. Okey, saya sebelum tu kita tengok aspek keselamatan. Silakan, cikgu, aspek Okey, keselamatan, keselamatan, pastikan kita tidak memakai apa-apa gelang ataupun rantai. Saya kena buka, cikgu. Boleh, dia kena buka. Baik. Cincin semua memang clear. Baik. Okey, yang kedua, pakaian kita sesuai. Okey, yang ketiga, kita pakai kasut penebat. Baik, cikgu. Sebab kita bermain dengan elektrik. Itu aspek Itu keselamatan. memang penting, cikgu. Dan Sangat-sangat tangan penting. mesti kering. Kalau tangan basah macam mana, cikgu? Ini kebanyakan selalunya macam tu, cikgu. Kita ambillah Ada kain. yang lepas basuh pinggan, basuh tangan. Ya, lap. Tekan palam tu, cikgu. Ya, lap. Okey. Jadi kita demokan
Okey, lubang untuk tapak soket ini. Baik cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh perhatikan di rumah bagaimana cikgu buat. Okey. Kenapa kita kena lubang kan cikgu? Macam sebab kita nak masukkan kabel kita. Oh. Okey, kita nak masukkan kabel pada bahagian tepi sisi. Oh, jadi kabel akan masuk kat situ lah cikgu. Okey. Baik. Kabel akan masukkan berada di bahagian lubang sini. Perhatikan. Jadi kabel 3 teras ini akan masuk di dalam bahagian sisi. Barulah cantik kita punya kod penyambung tambahan. Baik cikgu. Okey. Seterusnya, selepas kita dah buat lubang pada tapak soket alih keluar Baik, ini, cikgu. okey, kita dah sediakan kabel. Baik. Dan kabel ni sebenarnya kena jalurkan. Jadi nak menjalur dulu macam mana ni cikgu? Okey, kalau kabel ini kalau kita nak jalur menggunakan kabel 3 teras menggunakan pisau. Okey, sebab kita kena berhati-hati. Betul. Okey, kena berhati-hati. Jadi kalau murid-murid berada di rumah, pastikan mendapat bimbingan ataupun panduan daripada orang yang lebih tua ataupun ibu bapa lah. Takut nanti luka nanti tu susah pula. Bahaya musim-musim sekarang ni cikgu ya. ya. Betul. Okey, boleh saya silakan tunjukkan cikgu. jalur? Okey, cara kita nak tahan jalur kita agak lebih kurang dalam 2 inci macam tu. 2 inci. Okey, 2 inci. Kemudian saya buat penjaluran ni. Okey, berhati-hati. Kita kelarkan dia. Kelarkan dulu keliling cikgu ya. Keliling dia. Baik, boleh perhatikan. Okey, kita berhati-hati sebab apa? Dalam ni ada 3 teras. Kalau terkena teras tu kita terpaksa potong dan buat semula. Dah rugi. Ya, betul. Jadi kita kena kelar perlahan-lahan. Baik cikgu. Kelar perlahan-lahan murid-murid Okey, di Adi, rumah. saya dah boleh putuskan saksikan sikit. bagaimana cikgu P kita buat. Okey. Kita kena berhati-hati cikgu. Ya, betul. Kalau tak nanti habis kita punya kabel 3 teras di dalam tu. Dah kena potong balik. Tak ada pasal-pasal. Okey, jadi saya dah potong dah ni. Okey, saya dah keluarkan. Oh, dalam dia ada benang dia cikgu. ada benang ni. Ni untuk keselamatan dia lah. Jadi kita boleh buang benang ni dengan mengguntingkan dia sahaja. Baik. Tidak ada masalah. Okey, inilah dia kabel 3 teras di dalam 3 warna yang telah kita belajar Bincangkan tadi. tadi. Okey, jadi saya dah tengok Fizi pun dah ada dah sebenarnya kan. Saya dah potong siap-siap cikgu. Potong dah siap kan. Jadi cikgu. sebenarnya kita sebelum kita sambungkan ke soket alih keluar, Baik, cikgu. kita kena masukkan ke dalam lubang yang kita dah buat tadi. Lubang tadi kita kena masukkan ke dalam ni adik-adik. Ya, okey. Saya Baik, masukkan lubang kawan-kawan. tu. Masukkan berhati-hati. Okey. Okey. Nampak tak? Saya dah masukkan ke dalam tapak kita ni. Ketat sikit lah Fizi. Saya kena besarkan sikit dulu. Besarkan cikgu. Besarkan cikgu. Nampak tak? Inilah cara dia kita masukkan sini. Okey. Masukkan ke dalam tapak kita. Ini lubang dia. Inilah lubangnya. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak lubang dia? Okey. Okey cikgu. Dah masuk cikgu? Ya, saya sudah. Baik. Jadi sekarang ini dalam apa yang kita dah buat lakaran tadi, Baik, cikgu. kod penyambung tambahan ini akan digabungkan dengan kabel pendawaian 2.5 kita. Baik cikgu. Okey, inilah dia kabel pendawaian 2.5 tu. Oh, dia tak pakai kabel yang sama cikgu. Tidak, dia pakai kabel sama tapi kita kena gabungkan. Gabungkan. Ya, Baik. gabungkan sebab kita nak selarikan dia. Kita nak selarikan dia. Jadi Dia tak apa ke cikgu kalau kita guna saiz ini kabel teras kita dah lain. Okey. Kabel yang kita nak sambungkan tu pun saiz lain. Tak apa cikgu. tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, jadi ini adalah kabelnya. Baik cikgu. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kita mesti ada kita panggil basi lah. Basi itu maksudnya kelegaan, jarak kelegaan. Okey, jarak kelegaan antara soket alih keluar yang pertama dan juga soket alih keluar yang kedua. Baik. Okey, jarak kelegaan dia kita tengok panjang ni lebih kurang, kita lebihkan. Okey, dan juga kita akan potong. Okey, jadi saya akan potong lebih kurang sepanjang inilah dalam lebih kurang 15 Milimeter. inci ke saya Inci. rasa?
baik, Okey, cikgu. jadi kita potonglah guna. Saya pun ada ni. Oh, cikgu pun ada? Ada. Masing-masing Kita ada gunakan pemotong sisi. Ni yang saiz besar saya potong. Satu untuk saya. Ya. Satu untuk masa depan. Dan satu untuk Fizi. Baik, cikgu. Okey, ni satu. Terima kasih, cikgu, kerana Okey. sudi memotong untuk saya, cikgu. Boleh, kalau Fizi nak potong sekejap lagi saya bagi. Satu untuk saya dan satu lagi untuk warna hitam pula. Okey, Hitam ini ialah saya warna neutral. Ya, saya Label neutral. Saya sudah potong untuk saya punya. Baik, cikgu. Fizi boleh buat untuk Fizi punya Saya potong, bahagian. cikgu. Saya suka potong-memotong, cikgu. Baik. Ini cara potong dia, ya. Kita menggunakan pemotong sisi. Ya. Okey, yang seterusnya kita guna kabel berwarna hitam. Saya potong lagi. Sudah potong. Nampak tak? Baik, cikgu. Okey. Dah potong ni, cikgu. Apa yang kita kena buat ni, cikgu? Seterusnya kita perlu menjalur. Menjalur. Ya, menjalur. Nampak tak dalam hujung kabel ni ada teras di dalam dia. Ada 5-6 teras Ada juga, cikgu. selalunya 2.5 kita ada 7 teras. 7 teras. Ya, 7 teras. Okey, 7 teras. Jadi kalau 7 teras tu macam mana kita kena buang sedikit penebat. Kita buang sedikit penebat, ada 2 cara. Baik, cikgu. Pertama kita menggunakan pelayar gabung dan juga pemotong sisi. Yang kedua kita akan gunakan penjalur yang saya tunjuk depan tadi. Okay, kita guna cara yang susah sikitlah. Cara lama sikit, cikgu. Cara lama, boleh. Baik. Okey, Fizi boleh Baik, cikgu. pegang ataupun kepitkan di bahagian sini. Tengok. Abang busy pun buat, kawan-kawan. Okey. Boleh buat di rumah masing-masing. Kemudian Yang seterusnya. ambil pemotong sisi. Okey. Kita jalurkan, kita pegang sedikit yang bahagian kiri ni genggam kuat-kuat. Baik. Yang bahagian sini kita panggil piuh lah saya rasa. Piuh, cikgu, piuh kan. Keluarkan jalur ni. Oh, piuh je. Terputus. Terputus pula lah. Aduh. Jadi dia piuhkan saja, jadi inilah dia. Dia akan jadikan seperti ini. Cuba lagi, Fizi. Saya cuba lagi, cikgu. Okey. Masing-masing boleh mencuba dekat rumah. Sambil-sambil tu, jom kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Macam ni, cikgu? Macam ni, cikgu? Ya betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Hanapi. Bersama-sama dengan kita di Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita belajar cara-cara memasang kod penyambungan tambahan. Ya, cikgu. Ya. Saya nak piuh tadi, cikgu. Piuh, cikgu ya. Susah. Tengok. Putus. Susah lah, cikgu. Macam mana? Putus rugi tu. Dia memang teknik yang awal-awal kita ajar pelajar, murid, memang kita menggunakan pemotong sisi dan juga pelayar gabung ataupun pelayar muncul tiruh. Tetapi kita dah ada alat yang moden. Ada ke, cikgu? Kita ada penjalur. Penjalur wayar. Baik. Okey, jadi saya tunjukkan dahulu untuk Fizi. Cara menjalur. Okey. Jadi untuk penjalur wayar ni, okey, kita hanya masukkan saja kabel wayar ni dan kita tarik ataupun tekan saja, dia akan dijalurkan. Senang. Boleh saya cuba, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Saya cuba ya, cikgu. Ya. Nampak susah sangat Abang busy tadi. Masukkan di tengah-tengah, cikgu. Ya. Baik, boleh saksikan. Kemudian tekan. Kemudian tekan. Boleh. Tak jadi pun, cikgu. Tak jadi? Masuk sampai yang warna merah yang depan. Mana warna merah sampai depan. sini je? Ya, sampai situ. Okey. Jadi. Dah berjaya. Ya, Baik. jadi Fizi boleh teruskan untuk semua hujung kabel semua ni. hujung, cikgu, ya? Semua hujung. Saya cuba buat lagi. Cikgu dah siapkan dah untuk semua hujung ni. Weh, cepat, cikgu. Pantas sebab cikgu gunakan penjalur tadi. Okey, baik. Saya akan buat, ini adalah wayar bumi ya. Ya, betul. Kabel bumi, saya akan jalurkan dia. Dan ini yang terakhir adalah kabel hidup live. Okey. Baik, cikgu. Semuanya dah dijalur, cikgu. Okey. Kemudian pastikan kabel 3 teras kita pun dijalur juga. Dijalur juga? Boleh gunakan penjalur tadi. Yang sama? Yang sama. Kaedah dia tetap sama juga. Ya, senangnya. senang saja. Jalurkan. Patut cikgu buat senang je. Ya. Baik. Itu cara-cara dia. Okey. Nampak tak, kawan-kawan? Baik, cikgu. Okey, kemudian
Langkah yang seterusnya, selepas kita dah menjalur kabel 3 teras dan juga kabel pendawaian 2.5 ini tadi, kita perlu gabungkan. Gabungkan. Jadi kalau kita belajar, hijau mestilah gabung dengan warna hijau. Warna merah, warna merah ni live, okey, disebabkan untuk info tambahan. Untuk info tambahan, di dalam kabel 3 teras ini, kita tak ada warna merah. Tetapi kita ada warna perang. Tapi wayarnya adalah sama, adalah wayar hidup. Jadi ini merah dengan warna perang. Merah dan yang terakhir, dalam kabel 3 teras ni juga tidak ada warna hitam, tapi ada warna biru. Jadi warna biru ini kita gabungkan dengan warna hitam untuk kabel neutral. Okey, macam mana kita nak gabungkan ni, Fizi? Macam mana cikgu? Saya dah pegang ni, cikgu. Itulah kita gunakan pelayar gabung. Pelayar gabung. Ini pelayar gabung. Jadi kita boleh kembangkan sedikit kabel 3 teras ni. Kita mulakan dengan wayar bumi, cikgu, ya. Wayar bumi dulu. Okey, kita kembangkan sedikit. Kemudian kita letak ataupun tindihkan dia. Tindih macam ni. Tindih, kita pintalkan dulu. Okey, menggunakan tangan. Kalau tangan kita rasa sakit kan, itu sebabnya kita menggunakan pelayar gabung. Jadi kita rapatkan dia dan pintalkan menggunakan pelayar gabung. Baik, cikgu, saya cuba, cikgu, ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya pintalkan bersama-sama, lepas tu gabungkan dengan pelayar gabung. Okey. Selalunya pakai tangan je, cikgu. Ya. Pakai tangan sakit tu nanti. Aspek keselamatan kena jaga. Nanti kena luka. Jaga. Ya. Jadi kita kena lengkapkan untuk ketiga-tiga kabel ataupun jenis wire ini. Semua kabel, cikgu? Ya, semua kabel. Yang warna hitam tu ni, cikgu, mana pula? Saya lupa dah, cikgu. Hitam tu adalah kabel neutral. Jadi di dalam kabel 3 teras, kabel neutral adalah warna biru. Ya, baik. Saya gabungkan, kita kena kembangkan sedikit. Adik-adik. Kemudian tindih dan pintalkan dulu. Kemudian menggunakan pelayar gabung. Senang je, cikgu, rupanya. Ya. Boleh buat kat rumah ni. Saya sudah siap. Kalau mak kita tanya, tolong perbaiki soket kat rumah tu, kita dah boleh buat sendiri, cikgu, ya? Ya, betul. Baik. Yang paling penting, aspek keselamatan harus kita ambil kira. Betul. Kena ambil kira. Kena betul-betul menggunakan peralatan yang betul, yang sesuai. Macam tu. Cikgu, betul, cikgu, saya buat ni, cikgu? Betul. Itu dia. Gabungan kabel pun betul. Okey, gabungan kabel pun betul. Tak sangka lah. Pandai juga saya buat pendawaian ni. Okey, seterusnya, Fizi. Okey, selepas kita dah gabungkan untuk soket alih keluar yang pertama ni, kita dah boleh skrukan di setiap tamatan. Fizi adakan soket alih keluar. Baik, cikgu. Okey, kita offkan dulu. Okey. Kita off dulu. On adalah off. Ya, okey. Jadi dekat belakang ini, dekat belakang ni kita ada tiga tamatan. Okey, kita ada tiga tamatan. Okey, sini adalah tamatan live. Okey, live tu dia ada tulis L dekat sini. Kemudian ada tamatan earth. Okey, earth dia tak tulis E, tetapi ada simbol earth. Di simbol dia macam Wi-Fi. Tapi itu adalah simbol earth. Okey, kemudian kita ada tamatan neutral. Jadi setiap tamatan ni ada skru di bahagian atas dia. Okey, dia ada skru. Jadi skru-skru ni kita kena longgarkan terlebih dahulu untuk bagi laluan kabel masuk ke dalam tamatan-tamatan tersebut. Baik, cikgu. Jadi Fizi boleh longgarkan. Kita longgarkan sama-sama menggunakan pena ujian. Ya, ataupun pemutar skru mata bunga. Ya. Baik, kita dah longgarkan dia, cikgu. Ya, saya satu lagi. Baik. Okey. Selepas kita dah longgarkan tiga skru, ada 3 tamatan. Jadi setiap tamatan ini kita kena sambungkan kabel yang kita dah gabungkan tadi. Kalau earth kat earth lah, cikgu. Ya, kalau earth warna hijau dekat earth lah. Kalau live dengan live dan neutral dengan neutral. Tetapi ada tetapi ni. Dia ada aspek keselamatan satu lagi. Kadang-kadang kita dah jalurkan ni terlalu panjang. Dia punya teras dia. Baik. Bila kita masukkan pada tamatan, dia ada terlebih. Ada lebihan. Nampak tak? Ada lebihan dia ni warna tembaga warna gold ni kan. Tak boleh. Jadi macam mana nak buat ni? Macam mana, cikgu? Okey, kita kena potong sedikit dengan menggunakan pemotong sisi.
Baik. Potong sedikit saja di bahagian atas tu. Jadi kalau saya punya kabel ni nampak macam cantik je. Nampak cantik tak ada masalah. Dia kena lebihan tu memang ya, kita ada kena lebihan potong. tu kita kena potong sedikit. Okey, lebihan tu kita kena potong sikit. Nampak tak? Cara-cara dia. Okey. Baik. Contoh yang pertama, kita Baik. masukkan earth. Okey. Masukkan ke Terminal earth. terminal earth cikgu ya? Ya. Oh. Lepas dah masuk, kita skrukan. Oh, okey. Okey. Boleh saksikan, boleh skrukan. Okey, kita pusingkan. Sampai ketat betul-betul cikgu ya? Ya, betul. Sampai ketat. Okey. Okey. Baik. Kemudian, saya masukkan neutral. Okey, warna hitam tu. Warna hitam tu saya akan masukkan ke dalam soket cikgu ya? Ya. Tamatan. Tamatan. Okey. Dia kena pastikan kedudukan kabel kita betul cikgu ya? Ya. Tak betul, bahaya. Inilah aspek keselamatan yang harus kita titik beratkan kepada semua. Boleh buat di rumah ni. Saya pun dah buat dah ni. Okey, kalau saya ni tengok, ada tak aspek keselamatan? Cuba tengok. Yang ni nampak kabel tak yang ni? Tak nampak cikgu? Nampak, tapi yang ni nampak kan? Boleh tak? Tak boleh, cikgu. Boleh. Jadi Kena saya rapatkan lagi, cikgu. saya kena rapatkan lagi. Okey. Tapi cikgu kadang-kadang Ya. longgar jugalah cikgu. Itu yang longgar yang mana tu? Saya Maksudnya punya wayar bumi ni cikgu. kena pintal betul-betul tak tadi? Saya pintar betul-betul cikgu. Okey. Boleh. Dah siap. Dah pandai ni, laju daripada cikgu ni. Boleh tengok. Abang Busy punya dah siap. Tak Okey. sangka betul lah. Cikgu pun dah siap. Cikgu dah ketatkan ketiga-tiga tamatan. Okey. Jadi dah siap kan? Dah siap cikgu. Okey, sekarang ini adalah soket alir keluar yang pertama. Cantik cikgu. Okey, kita nak gabungkan dengan soket alir keluar yang kedua. Dia kan berkembar. Ya, dia kan berkembar. Baik, Jadi cikgu. ini adalah soket alir keluar yang kedua. Jadi macam mana kita nak lakukan? Macam mana cikgu? Di setiap kabel ni ada penghujungnya, betul? Baik cikgu. Yang hujung inilah mengikut kabel kita sambungkan ke tamatan-tamatan yang berkaitan. Yang sama juga cikgu. Yang sama. Baik. Warna merah dengan live, warna neutral dengan warna hitam dengan neutral dan warna hijau dengan tamatan earth. Baik. Okey? Jadi tapi ada tapi lagi ni. Apa tapi dia cikgu? Macam mana kita nak pergi ke rumah lah, kita panggil perumah ni. Saya pun tengah kita tengok. pening cikgu. Dari Macam mana nak masukkan ni? rumah yang pertama ni nak pergi rumah kedua, takkan kita nak lalu atas. Nanti tak nampak cantik. Saya tahu cikgu. Mana? Kan ada alur dekat tepi ni. Ya, betul. Pandailah Fizi ni. Baik cikgu. Jadi kita masukkan di bahagian alur ni, kita kongsikan ke perumah yang kedua. Baik. Seperti Masuk ke itu. rumah yang kedua. Ya. Boleh buat sama-sama. Okey, jadi kita teruskan. Terus buat sambungan pada tamatan soket alir keluar yang kedua. Baik, cikgu. Sama juga macam soket alir keluar yang pertama, kita kena longgarkan Dulu. skru. Ya, longgarkan dulu skru pada tamatan tersebut. Ke semua skru harus Ke dilonggarkan. semua. Okey, kita buat satu persatu. Ketat saya punya ni cikgu. Sebab dia baru lagi ni, baru beli ni. Patutlah bawa kedai cikgu. Bawa kedai. Okey. Jadi saya tengok saya punya hujung teras ni terlalu panjang, saya pendekkan sedikit. Baik. Kaedahnya tetap sama juga. Kaedah tetap sama. Tetap sama. Kita kena longgarkan dulu. Okey. Yang hujung ni pun sama Fizi, kita pintalkan sedikit lah. Pintalkan sedikit. Supaya dia tidak kembang. Kita pintal. Tadi kena kembang cikgu ya? Tadi kena kembang sebab kita nak gabungkan. Yang hujung-hujung ni dia sendiri saja kita pintalkan bagi dia. Last lah kita panggil. Okey, saya sambungkan kepada terminal live. Okey. Okey cikgu. Baik. Okey, earth Kita dah pula. masukkan kaedah yang sama. Kaedah yang sama juga. Kalau bumi di bumi, Ya. jangan tiba-tiba ke mustari pula. Bahaya. Jauh sangat tu. Jauh sangat cikgu. Ya. Baik. Dan neutral. Kabel Dan warna neutral. hitam. Itu dia cara-caranya. Jadi Saya dah siap cikgu. Oi, laju Fizi buat. Kalah cikgu ni. Cikgu, yang lebih-lebih ni cikgu, macam mana ni cikgu?
Okey, ini adalah jarak adalah kelegaan dia. Kelegaan dia. Kelegaan. Bila Baik. kelegaan ni bermaksud bila kita ada masalah, kita ada masalah mungkin sambungan tak betul, kita boleh potong dan kita jalur semula. Itu sebab dia panjang. Ada lebihan. Ada lebihan kelegaan. Jadi kelegaan ni kita boleh pintalkan dan masukkan ke dalam Pintalkan. kemaskan. Okey. Kita panggil kemaskan. Saya kemaskan, Kita kemaskan. Baik. Saya tak sabar-sabar ni, saya mesti kena menang dengan cikgu ni. Jadi bila kita dah kemaskan, Baik, cikgu. barulah kita boleh tutup ataupun kuncikan dia dengan menggunakan skru. Saya letak skru dia dekat mana? Dekat bawah sini. Saya ambil ya. Pemutar skru cikgu. Ya. Allah Akbar. Ini dia. Ini 2 untuk Fizi, Baik. 2 untuk saya. Baik cikgu. Jadi skrukan pada setiap lubang skru okey. tu. Boleh skru sama-sama. Kita menggunakan skru mata bunga. Mata Philip cikgu ya. Ya. Saya cuba cikgu. Kena betul-betul dekat bahagian dia. Ya. Boleh saksikan Saya bagaimana. rasa Fizi curi saya punya pemutar skru. Cikgu ambil lah cikgu. Itu pemutar skru Fizi punya. Saya saja nak bagi cikgu kalah. Jahat ni. Okey, tak apa. Kita skrukan dia. Kita kunci sehingga ketat. Okey. Lepas ni kita boleh uji dia cikgu ya. Ya. Adakah boleh belum diguna lagi. pakai? Ada satu lagi langkah nanti saya akan tunjukkan. Okey. Okey, saya dah skru cikgu. Barulah nampak kemas. Okey, ada 2 lagi skru. Cikgu, yang putih ni apa benda cikgu? Okey, putih tu adalah pelindung skru untuk kita kemaskan dia supaya tak nampak skrunya. Kepala skru tu kita tak nampak. Kita boleh tutup saja. Baik. Okey, oops. Fizi laju saya tak apa, buat berhati-hati. Berhati-hati cikgu. Ya. Selalunya yang berhati-hati tu selamat cikgu. InsyaAllah. Yang laju ni kurang selamat. Okey, kita berhati-hati. Baik. Okey, saya sudah skru. Ada satu lagi skru yang saya perlu ketatkan. Okey, yang terakhir. Senang juga buat benda ni cikgu ya. Sudah siap. Jadi bila dah skrukan keempat-empat ini, okey, kita boleh tutup dengan penutup skru tu. Itulah fungsi dia. Boleh tutup. Kalau tak nak tutup dulu pun tak apa. Ni boleh tutup kat sinilah. Baik. Longgar pula dia. Okey, kita bagi dia cantiklah ni kekemasan lah. Ni kita panggil kekemasan. Ni tak tutup. Okey, kekemasan. Wow, tak sangka saya dapat siap siapkan tu. satu cikgu ya. Ya. Okey. Kawan-kawan boleh saksikan di rumah. Inilah hasil kerja kami berdua. Ini belum siap sepenuhnya. Tak siap lagi cikgu? Belum lagi. Tapi ini dah nampak dah bentuknya. Dah nampak cikgu? Dah nampak bentuknya. Okey. Jadi kan nanti saya akan tunjukkan pula bagaimana kita nak sambungkan ke palam 3 pin. Ke dalam ni cikgu? Ya, betul. Okey. Palam 3 pin inilah yang terakhir sekali. Sebelum kita membuat ujian kefungsian dan juga ujian keterusan. Baik cikgu. Kita nak buat sekarang cikgu? Boleh, tak ada masalah. Baik. Okey. Kita unscrewkan dia. Kita buka skru ni, palam 3 pin. Palam 3 pin. Tapi sebelum tu cikgu, Ya. kita mesti kena menjalurkan. Betul. Di hujung ni kena jalurkan. Kena jalurkan. Fizi dah jalur belum? Saya belum jalur cikgu. Okey. Saya jalurkan sekarang cikgu ya. Ya. Baik. Saya pinjam screwdriver Fizi boleh? Boleh cikgu. Nak cikgu. Okey. Ya. Okey. Saya dah jalurkan cikgu. Okey. Sebenarnya Fizi, jalur tu boleh. Okey, tak ada masalah. Tetapi ada tips dia. Apa tips cikgu? Tips dia adalah, okey, di belakang ini seperti mana? Okey, saya tunjukkan kita ada 3 terminal. Okey, 3 terminal kita ada live di Baik. sebelah fuse. Okey, kemudian neutral dan juga earth. Okey, tips ni adalah kita tengok sejauh mana dia pergi. Dia tak terlalu besar sangatlah. Baik, cikgu. Kalau terlalu panjang sangat ni kita boleh potong dan jalur semula. Macam saya ni dah terlalu panjang ni. Kena potong balik Potong cikgu. sikit saja. Sebab kita pun ada kena jarak kelegaan. Baik cikgu. Okey, so saya potong sedikit dan saya jalur lah. Pantasnya, tak ada masalah. Okey cikgu. Sambil-sambil cikgu menjalur, kita rehat seketika. Boleh. Kita kembali selepas ini di Mahir di KPM. Saya masukkan cikgu ya. Boleh.
TV KPM. Didik TV KPM. Ya betul, anda sedang menyaksikan Didik TV KPM dalam slot Mahir bersama dengan Abang Fizi dan Cikgu Napi. Cikgu? Ya. Cikgu tengah buat apa tu? Saya tengah menyambungkan kabel 3 teras ni dengan tamatan pada palam 3 pin. Okey. Jadi sebenarnya dekat palam 3 pin ni dia dah ada satu gambar rajah. Gambar rajah ni kita boleh ikut dan sebenarnya saya dah 2 terminal saya dah sambungkan, earth dan juga live. Saya akan sambungkan ke terminal neutral pula ya. Baik cikgu. Okey, saya sambungkan terminal saya neutral. Saya dah siap cikgu, saya punya nanti penyambungan. saya belum tengok lagi Fizi punya penyambungan tu. Baik, cikgu harus periksa dulu cikgu. Okay. Adakah betul ke tidak betul saya punya sambungan? Sambungan ni saya sudah sambungkan untuk ketiga-tiga ni. Baik. Okey, live sini, neutral dan juga earth. Kemudian kita boleh skrukan dia, tutup. Okey, pastikan leher kabel ini tidak terkeluar. Alamak. Kenapa tu? Terkeluar ni cikgu. Macam mana ni? Salah tu Fizi. Bahaya. Aspek keselamatan tidak diutamakan tu. Alamak. Aduh. Jadi ini adalah contoh yang salah adik-adik. Ya, dan ini adalah contoh yang betul. Tu salah. Dan dekat saya ni betul. Okey, dekat saya ni betul. Maknanya leher ni tidak nampak ada kabel teras yang terkeluar. Jadi kita kena setting baliklah. Tak apa. Kita buat cikgu. Kemudian tu Fizi. Tak apa cikgu. Baik, sebelum kita nak menggunakan palam maafkan saya, soket alih keluar ni ataupun kod penyambung tambahan berkembar ni, kita perlu uji dia. Macam mana kita nak uji cikgu? Kita uji dengan menggunakan meter pelbagai. Kita buat ujian keterusan dahulu. Baik cikgu. Okey, ujian keterusan ni saya setkan meter pelbagai ni kepada darab 1 ohm. Okey, saya setkan dahulu dan kita kemudian buat pelarasan sifar. Okey, pelarasan sifar. Ini adalah subjek yang topik yang telah dibelajar pada modul yang sebelum-sebelum ni lah, modul 23 Okey, kita buat earth dengan earth, live dengan live, neutral dengan neutral. Macam mana tu cikgu? Okey, Fizi di bahagian sini. Baik, saya pegang ni cikgu. Pegang situ. Okey. Kuar merah tu diletak di bahagian terminal earth. Baik, earth di sini. Ya. Di tengah-tengah sekali ya. Okey. Ni, di tengah-tengah ni adalah earth. Jadi kalau kita nak pastikan baik, keterusannya mesti kosong. Jadi earth ni di sini. Nampak tak jarum tu bergerak? Weh, nampak cikgu? Ya. Naiklah cikgu. Okey, jarum ni jarum ni terpesong. Okey, kalau jarum terpesong menunjukkan ada keterusan. Okey, ini adalah untuk earth. Okey. Kemudian untuk neutral dan juga live. Okey, neutral. Tengok neutral dekat mana? Okey, saya lebih mudah saya pakai ini. Okey, neutral. Saya letakkan di neutral pun ada pesongan. Okey, dan last sekali adalah untuk live. Okey, live tengok. Alamak, ada pesongan tak? Tak ada lah cikgu. Tak ada. Kenapa tak ada tu? Kenapa cikgu? Okey, sebab kita tak onkan dia. Cuba kita onkan dia, baru ada pesong. Baru dia hidup. Ya, baru ada pesongan pada meter pelbagai ini. Okey, baik. Ini ujian keterusan bermaksud semua kabel ni adalah betul. Berfungsi dengan baik. Berfungsi. Jadi bukan berfungsi, maknanya disambungkan dengan betul. Jadi kita nak buat ujian kefungsian pula. Macam mana ujian kefungsian cikgu? Menggunakan apa cikgu? Kita menggunakan penguji soket. Okey, penguji soket. Dekat penguji soket ni kita ada banyak jenama lah. Okey, untuk penguji soket yang benar, yang sepatutnya betul, sambungan dia ada 3 lampu kalau untuk jenama ini. Patut ada 3 correct. 3 lampu correct. Kalau 2 saja dikata no earth. Tidak ada sambungan wayar bumi. Okey. Jadi kita sambungkan dia. Okey, ini adalah yang power supply tadi lah. Baik. Kita dah ni. Okey, Fizi sambungkan. Saya sambungkan cikgu. Ya. Okey, saya alihkan ni dulu. Sekejap bagi nampak lebih kemas. Baik cikgu. Okey, kita alihkan. Oi, jangan. Bahaya. Panjat saya. Baik cikgu. Saya masukkan cikgu ya. Ya, okey. Baik. Kita uji dia di bahagian ini. Okey. Perlu saya hidupkan cikgu? Ya, betul. Fizi hidupkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian saya onkan di sini. Okey, ada lampu menyala. Nampak tak? Tiga lampu menyala lah. Kalau saya off, lampu tidak menyala. Kalau saya on, lampu menyala tiga-tiga. Bermaksud sambungan ni betul dan berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Okey, kita tengok sebelah sini pula. Okey. Okey, kita ke sebelah pula. Adakah kita punya kod penyambungan hari ini betul ataupun tidak? Saya onkan dia. Ketiga-tiga menyala. Ketiga-tiga menyala. Ketiga-tiga ia menyala. Maka boleh digunakan untuk
perkakasan elektrik kita. Baik, saya off ni cikgu ya. Kita try dululah saya punya handphone tadi. Baik, cikgu. Telefon bimbit saya tadi. Cikgu cuba gunakan telefon bimbit Saya cikgu. ambil pengecas telefon saya sekejap. Okey, sudah on ya? Dah on cikgu. Saya on. Ya. Okey, tapi sebelum tu kita kena jaga aspek keselamatan kita. Baik cikgu. Okey, onkan dulu. On dulu. Saya cucuk. Baik. Ada. Alhamdulillah. Ada sambungan dia. Anggaran untuk kos kita mengeluarkan duit kita untuk menyiapkan satu kod penyambungan ni cikgu, bagaimana cikgu? Okey. Berapa harga dia? Okey, untuk yang soket ini palam ni baru dalam 2-3 ringgit lah, 2 ringgit lah. 2 ringgit, soket alih keluar pun dalam 4 ringgit. Tapak pun dalam RM1.5. Kabel pun dalam RM4 1 meter. Jadi keseluruhannya mungkin dalam RM15 saja. Wow, dah dapat satu kod penyambung ya, kita boleh ni kan? digunakan di rumah sebenarnya. Alhamdulillah. Murah dan baik, juga cikgu. boleh digunakan pakai. Rumusan cikgu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pastikan apa yang penyambungan ini, aspek keselamatan yang penting. Yang pertama aspek keselamatan. Okey, yang kedua bahan-bahan tu kita kena pasti dan benar kita gunakan dengan menggunakan peralatan yang betul. Okey, dan yang ketiga lakaran dan juga penyambungan tu mestilah dilakukan atau disambungkan dengan betul supaya penyambungan kod penyambung tambahan ini digunakan dengan lebih jadi orang kata apa? Lebih inilah berjaya atau kata lebih sesuai, lebih sukses. Yes. Lebih inilah baguslah supaya dia tak rosak lah supaya dia tidak merenjat kita. Ya, betul. Kita main dengan barang elektrik ni bahaya. Betul, bahaya cikgu. Baik cikgu Hanafi, terima kasih banyak kerana sudi mengajar kita tentang kod penyambung tambahan berkembar. Kita harapkan apa yang cikgu pi ajar hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu dan juga kemahiran kepada semua yang sedang menyaksikan kita punya rancangan Mahir pada hari ini. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama, terima kasih Fizi. Semoga kita jumpa lagi cikgu ya. Cikgu jaga diri baik-baik tau. Baik. Pakai double pelitup muka. Baik, teruskan layan Didik TV KPM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye. Dia cuba ini.